Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada kali ini bersama Ustazah Hamimah dalam perkongsian pendidikan Islam tingkatan 1. Perkongsian Ustazah pada kali ini adalah dalam bidang fiqh, pelajaran 20. Tajuk kita pada kali ini ialah istinja suatu tuntutan. Pelajar boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 113. Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Istinja dari segi bahasa bermaksud selamat daripada penyakit. Maksud istinja dari segi istilah pula ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Kubul ialah bahagian kemaluan di bahagian hadapan, manakala dubur ialah kemaluan di bahagian belakang. Apakah hukum beristinja? Hukum beristinja adalah wajib. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma'in ya'ni yastanji bih. Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Seterusnya kita lihat pula alat-alat istinja. Air merupakan alat yang terbaik untuk beristinja kerana air dapat menghilangkan rupa, warna, bau dan rasa najis. Air yang digunakan ialah air mutlak, iaitu air hujan, air mata air sungai, air laut, air perigi, air salji dan air embun. Selain daripada air mutlak, batu atau benda kesat juga boleh digunakan untuk beristinja. Contohnya seperti tisu, batu, kertas, kulit kayu, kain dan daun kering. Tidak semua bahan yang boleh digunakan untuk beristinja. Terdapat bahan yang haram digunakan untuk beristinja, antaranya termasuklah kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran atau hadis, nama-nama Allah dan Rasul. Selain pada itu, benda yang haram digunakan untuk beristinja ialah benda yang dihormati seperti makanan dan tulang. Bahan yang haram digunakan untuk beristinja lagi ialah benda yang berbahaya seperti kaca dan buluh, benda najis atau yang terkena najis seperti tahi binatang yang kering, dan juga benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutera. Berkaitan dengan istinja ini ada hadis Nabi berkenaan dengan perkara ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi muttafaqun alaih. Yang bermaksud, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui dua kubur, lalu baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua orang dalam kubur ini sedang disiksa dan mereka bukanlah disiksa kerana dosa besar. Seorang daripada mereka disiksa kerana selalu mengadu domba, manakala yang seorang lagi tidak bersih daripada kencingnya. Jadi hadis ini
menggambarkan bahawa syariat Islam amat mengambil berat tentang kepentingan bersuci. Jadi setiap Muslim dituntut supaya membersihkan kubul atau duburnya dengan sempurna selepas membuang air kecil atau air besar. Antara kepentingan beristinja ini ialah terhindar dari jangkitan penyakit, badan menjadi cergas dan sihat, dan ibadah sah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Jika kita hendak beristinja dengan benda kesat, terdapat beberapa syarat beristinja, iaitu antaranya alat mesti suci, bersih dan kering, najis pada kubul atau dubur belum kering, najis tidak meleleh ke tempat lain seperti paha atau betis, dan tiada najis lain yang melekat di tempat keluar najis. Terdapat 3 cara yang boleh dilakukan untuk beristinja, iaitu yang pertama menggunakan batu dan air. Ini adalah cara beristinja yang paling afdal. Dengan menggunakan batu dan air, caranya ialah bersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan 3 biji batu atau 1 biji batu yang mempunyai 3 permukaan, kemudian basuh dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Cara beristinja yang kedua ialah menggunakan air, iaitu basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Cara istinja yang ketiga ialah menggunakan batu atau benda-benda kesat. Caranya, bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan atau benda-benda kesat sehingga diyakini bersih. Terdapat beberapa adab apabila kita qada hajat. Qada hajat ini ialah kita membuang air kecil ataupun membuang air besar. Antara adab qada hajat ialah tidak membawa masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran atau nama-nama Allah, membaca doa sebelum masuk tandas, memakai selipar dan menutup kepala, kemudian melangkah masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri. Seterusnya, adab qada hajat ialah menjaga aurat sehingga masuk ke tempat membuang air, mencangkung dan berhati-hati dengan percikan najis. Adab seterusnya ialah tidak menghadap kiblat bagi tempat yang tidak berdinding. Adab qada hajat seterusnya ialah tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika membuang air seperti bercakap semasa membuang air, memegang kubul atau dubur dengan tangan kanan. Adab qada hajat seterusnya ialah tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti tempat berteduh, tempat laluan orang ramai, dalam lubang tanah ataupun dalam air yang tenang seperti tasik atau kolam renang. Setelah mempelajari tajuk ini, cuba pelajar nyatakan maksud istinja. Kedua, terangkan cara beristinja yang paling afdal. Ketiga, jelaskan 3 kepentingan istinja dalam kehidupan. Dan akhir sekali, jelaskan 2 adab ketika qada hajat.